Selamat datang ke kelas matematik minggu kedua. Hari ini kita akan guna buku matematik 2 dan sambung buku kerja 1. Sila keluarkan sebuah buku latihan petak atau garis salin indeks seperti slide. Hari ini kita akan masuk hukum indeks, ada 8, tapi kita akan belajar 3 dahulu hari ini. Yang pertama dan kedua melibatkan pendaraban dan pembahagian tata tanda indeks yang mempunyai asas yang sama. Asas yang sama. Jadi, kalau darab, kita boleh gabungkan asas kemudian tambahkan kuasa. Jika bahagi, kita gabungkan asas, kita tolakkan kuasa. Kita tengok dulu contoh 1. Ini adalah pembuktian. Adakah formula ini betul? Jadi kalau formula ini betul, maka 2 kuasa 4 kali 2 kuasa 3. Kita boleh gabungkan 2 dan terus tambahkan nilai kuasa dia. 4 tambah 3, kita dapat 7. Kita boleh bukti dengan cara pendaraban berulang. Dan kita tulis semula. Dan di sini kita boleh kira. Kita ada 2 kali dirinya sebanyak 7 kali. Jadi terbuktilah. Formula ini adalah benar. Jadi kita akan tengok contoh 2. Setelah ini ada sedikit masalah. Tetapi saya akan terang one by one. Kita nak applykan formula ini. Yang pertama, 7 kuasa 2 kali 7 kuasa 3. Memandangkan ada 2 asas yang sama. Jadi kita boleh combine. Dan kuasa dia 2 dan 3. Kita tambah. Sebab dia adalah pendaraban. Jadi 2 tambah 3 kita dapat 5. Jadi jawapan kita 7 kuasa 5. Kita tengok B pula. B asas yang serupa di sini adalah 0.2. Jadi kita gabungkan, tulis sekali saja. And then kita jumlahkan kuasa dia. 2 tambah 4 tambah 5. Jadi kita dapatlah 11. C pula. C melibatkan asas yang sama iaitu K. Tetapi pada masa yang sama dia ada nombor di depan. Kalau melibatkan case macam ini, ingat kita settlekan nombor dulu. Jadi 2 kali 4 kita keluarkan ke hadapan. Kemudian diikuti oleh K yang telah digabungkan. Jadi K kita tulis sekali saja. And then kita gabungkan kuasa dia dengan tambah. Jadi kita dapat 8. 2 kali 4, 8 kali K. Kuasa dia 2 tambah 3. Kita dapat 5. Jadi kita sudah dapat 8 darab K kuasa 5. Di sini. Kalau dia melibatkan satu nombor dan sebutan algebra. Kita perlu buangkan darab dia. Di sini kita dapat satu markah kaedah kita mesti buangkan darab dia untuk dapatkan jawapan. Kalau kita tak buangkan X dia, dia akan menyebabkan kita hilang satu markah. Kita tengok D pula. D melibatkan 3 sebutan algebra di mana dia ada nombor dan dia ada asas yang serupa. Jadi sama dengan C, kita keluarkan semua nombor ke hadapan. 3, 1/6 dan 12. Kita darab ke depan. Kemudian kita gabungkan M ke belakang. M yang pertama kuasa 4. M yang kedua kuasa 5. M yang ketiga, kalau tak tulis apa-apa, sebenarnya dia ada kuasa 1. Jadi kita jumlahkan kuasa dia, kita dapatlah ini. Kita dapat 6 kali M kuasa 10. Di situ kita dapat K1. Kemudian kita buangkan darab itu, kita dapat 6M kuasa 10. Kita tengok contoh 3. Jika satu pendaraban melibatkan beberapa jenis asas yang serupa, macam mana kita nak selesaikan dia? Sama juga. Kita akan combinekan tata tanda indeks yang mempunyai asas yang sama. Contohnya A. Kita ada 2, M dan N. Jadi kita combinekan M, jumlahkan kuasa dia. Kita combinekan N, jumlahkan kuasa dia. Kita dapat M kuasa 7 dan N kuasa 7. Dan memandangkan kedua-dua ini adalah sebutan algebra, kita kena buangkan X dia, kita dapat jawapan M kuasa 7, N kuasa 7. Kita tengok B. Kita ada
dua jenis asas yang serupa. Kita ada 0.3 dan 0.2. Jadi kita gabungkan 0.3 dulu. 0.3 yang pertama kuasa 2. Yang kedua kalau tak tulis apa-apa sebenarnya ada 1. Kuasa 1. Yang ketiga kuasa 3. Jadi kita jumlahkan 2 tambah 1 tambah 3. Kemudian darab 0.2, 2 kuasa tambah 5. Jadi ini yang kita dapat. Kita selesaikan. Kita dapat 0.3 kuasa 6 darab 0.2 kuasa 7. Memandangkan kedua-dua ini adalah nombor. Jadi kita tak boleh buangkan darab itu. Inilah jawapan kita. Okay, kita tengok C. Kita melibatkan 3 jenis asas. Jadi kita gabungkan P. 2 tambah 4. Kita gabungkan M kuasa 3 tambah 4 dan kita gabungkan N kuasa 3 tambah 2. Jadi kita dapat ini. Okay, memandangkan semua adalah sebutan algebra, kita boleh buangkan darab itu. Okay, D pula, okay, kita mempunyai nombor dan juga 2 jenis asas yang serupa. Jadi first step, keluarkan semua nombor dulu. Okay, apakah nombor untuk negatif M? Okay, kuasa 4. Okay. Ini perkali dia adalah negatif 1. Perkali ini adalah 2. Perkali ini adalah 3. Perkali ini adalah 1/4. Jadi kita keluarkan 4 nombor ini dulu. Okay, kita akan dapat. Okay, kemudian kita combinekan M. Okay, M yang pertama kuasa 4, M yang kedua tak ada apa-apa, sebenarnya ada 1. Jadi kita boleh tambah 4 tambah 1, kemudian N 5 tambah 2. Jadi kita darab. Okay, negatif 1 kali 2 kali 3 kita dapat negatif 6, kemudian kali 1/4 kita dapat negatif 6/4. Kemudian kita ringkaskan dia, kita dapat negatif 3/2. Kemudian M kita jumlahkan, kita dapat 5. N kita jumlahkan, kita dapat 7. Okay, jadi di sini kita ada sebutan algebra. Okay, so kita kena buangkan darab itu untuk dapatkan jawapan yang terakhir. Okay, jadi itulah pendaraban tata tanda indeks yang mempunyai asas A yang sama. Okay, kalau mempunyai A yang sama tetapi sekarang pembahagian, kita boleh terus gabung dan tolakkan kuasa dia. Okay, kita bukti betul tak? Okay, jadi seperti tadi kita tukarkan semua 2 kuasa 9, 2 kuasa 6 kepada pendaraban berulang. Ini yang kita dapat. Sini ada mistake sedikit. Sini ada 1 lagi 2. Jadi ada 2 kuasa 9 di atas, 2 kuasa 6 di bawah. Okay. Macam mana kita dapat 2 kuasa 3? Okay. Okay, kita boleh guna cara potongan. Okay, 2 atas potong bawah, 2 yang kedua, 2 yang ketiga, 2 yang keempat, 2 yang kelima, 2 yang terakhir, sehingga kita tak dapat potong lagi. Jadi kita nampak yang tertinggal ini adalah 2 kali dirinya sebanyak 3 kali. Jadi kita dapat sahkan bahawa formula ini boleh digunakan. Okay, jadi kita akan gunakan formula ini di contoh 2. Okay, yang pertama. Okay, 5 kuasa 4 bahagi 5 kuasa 2. 5 sama, gabung. Tolak pada kuasa dia. Jadi kita dapat 5 kuasa 2. Okay, B. Okay, sekarang asas yang sama ialah negatif 3. Jadi kita tolakkan sahaja kuasa dia, 4 tolak 2. Okay, negatif 3 yang terakhir tak ada apa-apa, sebenarnya ada. Ada 1 di sini. Okay, jadi kita tolak 1. Okay, so 4 tolak 2 tolak 1, kita dapat 1. Okay, 1 kita boleh abaikan. Jadi kita hanya tulis negatif 3. Okay, negatif 3 tak ada kuasa selain daripada 1. Jadi kita boleh buangkan juga kurungan dia. Okay, C. Okay, selain daripada cara A dan B, kita juga boleh guna satu cara,
Yang saya rasa lebih senang. Kita nampak apa yang nak gabung dengan apa. Okay, C kita melibatkan dua jenis asas yang berbeza iaitu M dan 2. Jadi, adalah baiknya kita terus tulis dalam bentuk pecahan. Kita boleh nampak jelas. M gabung dengan M. N gabung dengan N. Jadi, gabungkan M. Atas tolak bawah 4 tolak 2. N 3 tolak 1. Jadi kita dapatlah M kuasa 2, N kuasa 2. Okay, D. Okay, ada dua jenis asas yang serupa. Jadi saya bentuk dalam pecahan. Ada nombor, saya settlekan nombor dulu. 25 bahagi 5 kita dapat 5. X gabung 2 tolak 1. Y gabung 3 tolak 1. Jadi kita dapat 5. X kuasa 1, Y kuasa 2. Kuasa suatu kita boleh abaikan di bahagian jawapan. Jadi kita dapat 5, X, Y kuasa 2. Okay, kita tengok E pula. Okay, ini melibatkan 3. Okay, jadi kita boleh buat step by step. Supaya kita tak akan confuse. Tapi kalau dia ringkas satu step, kita boleh terus selesaikan. Tak ada masalah. Jadi ini kita guna step by step. Okay, 12 M kuasa 10 bahagi 4 M kuasa 5 dahulu. Kemudian bahagi M kuasa 2. Okay, bahagi M kuasa 2 ini kita kena sentiasa bawa lah. Okay, jadi 12 bahagi 4 kita dapat 3. M kita boleh gabung. Okay, jadi di sini kita akan dapat 3M. M gabung. Okay, pembahagian kuasa dia kita boleh tolak. Jadi 10 tolak 5 bahagi M kuasa 2. Kita teruskan. 10 tolak 5 kuasa untuk M kita dapat 5. Jadi 3M kuasa 5 bahagi M kuasa 2. Ataupun kamu boleh tulis dalam bentuk pecahan juga. Jadi kita tinggal 3. M kita gabung. Atas dan bawah. Tulis sekali sahaja. Dan kuasa dia kita boleh tolak. Jadi kita dapatlah jawapan 3M kuasa 3. Sama juga dengan F. Okay, jadi kita buatkan step yang pertama, negatif 16 P kuasa 2 bahagi 2 P kuasa 5. Kita settlekan nombor dulu. Negatif 16 bahagi 2 kita dapat negatif 8. P kita tolak. Kuasa P kita tolak 8 tolak 5. And then yang belakang kita bawakan dahulu. And then okay, kita boleh terus bahagi negatif 8 bahagi 4. Okay, P 8 tolak 5 kita dapat P kuasa 3. Jadi di sana kita boleh dapat negatif 2. P 3 tolak 2 kita boleh dapat 1. Okay, kuasa 1 kita boleh abaikan di jawapan. Jadi jawapan kita adalah negatif 2P. Okay, kita tengok satu soalan kebat. Okay, untuk pengetahuan semua, okay, jika kita nak cari suatu nilai, contohnya 2X sama dengan 2 kuasa 4. Okay, jika kita nak cari X, kita boleh banding dengan 4 jika asas dia adalah sama. Okay, jadi kita akan guna konsep ini untuk selesaikan soalan kebat ini. Macam mana nak cari X dan Y? Saya akan pecahkan dulu 2 dan 3. Ni nanti kita nak gabungkan. Kali ini kita nak gabungkan. Bila kita gabungkan, kita nak bandingkan dengan 6. Macam mana nak banding dengan 6? Dia tak ada 2 kuasa something dan 3 kuasa something. Kita boleh pecahkan 6 kepada 2 kuasa 1 dan 3 kuasa 1. Jadi, apa yang kita nak bandingkan ialah ini dengan ini. Okay, dan satu set lagi yang kita akan bincang kemudian. Okay, jadi, kita keluarkan dua benda ini. 2X bahagi 2 kuasa 4. 2 gabung. Jadi, X kita boleh tolak 4. Okey, sekarang kita boleh nampak apa yang sama di sini, asas. Jika asas sama, kita boleh bandingkan kuasa dia. Jadi, X tolak 4 adalah bersamaan dengan 1. Jadi, X adalah 5. Okey, sudah dapat X. Kalau nak cari Y, sama juga. Sekarang kita bandingkan ini. Jadi, 3 kita gabung. Y tolak 2 sama dengan 3 kuasa 1. Okey, 3 asas sama. Kita boleh bandingkan kuasa dia. Jadi bandingkan kuasa dia, Y tolak 2 sama dengan 1. Jadi Y adalah 3. Tengok soalan dia, dia nak jumlah.
Jadi kita kena jumlahkan 5 tambah 3 dapatlah 8. Okey, sekarang kita tengok formula yang terakhir. Dia hanya melibatkan satu asas, tetapi asas ini ada dua kuasa pula. Satu kuasa dalam kurungan, satu kuasa di luar kurungan. Senang saja, darabkan kuasa itu. Jadi macam mana kita nak buktikan formula ini? Okey, kita boleh guna formula yang pertama, iaitu pendaraban tata tanda indeks yang mempunyai asas yang sama. Okey, kita boleh jumlahkan kuasa dia. Jadi di sini kita kembangkan dulu 2 kuasa 3 darab dirinya sebanyak 4 kali. Okey, jadi kita tukar balik. Semua ini adalah pendaraban dan asas yang sama. Jadi saya tulis sekali sahaja 2 kuasa dia saya jumlahkan. Jadi saya dapatlah 2 kuasa 12. Okey, ini saya sudah bukti bahawa formula ini adalah betul. Jadi memandangkan formula ini boleh bagai, kita guna. Okey, kita tengok contoh 2, pemudahkan setiap yang berikut. Yang pertama, 3 ada 2 kuasa. 1 dalam kurungan, 1 di luar. Jadi kita darabkan kuasa dia, kita dapat 3 kuasa 8. Sama juga dengan H. Ada 2 kuasa, 1 dalam, 1 luar. Darab. Kita dapat H30. Sama juga dengan C. Negatif 6 ada 2 kuasa. 6 dan 3 darab sahaja. Kita dapat negatif Y. Ni 18. Jadi jawapan kita negatif Y kuasa 18. Okay, kita tengok contoh 3. Okay, ini bentuk soalan yang lain pula. Tentukan sama ada persamaan berikut benar atau palsu. Untuk selesaikan soalan ini, kita kena selesaikan soalan ini secara berasingan di kiri dan kanan. Okay, jika jawapan kiri dan kanan adalah sama, jadi kita boleh katakan formula ini adalah benar. Dan sebaliknya. Jadi untuk A, saya pecahkan kiri dan kanan. Kiri 4. Ada 2 kuasa, 2 dalam, 3 luar. Jadi dalam saya dapat 4 kuasa 6. Okay, kalau 4 kuasa 3, okay, dalam kurungan dan kuasa di luar kurungan adalah 2. 3 kali 2 sama juga dapat 4 kuasa 6. Jadi saya dapati formula dalam kiri dan kanan adalah sama. Maka saya boleh buat kesimpulan adalah persamaan ini adalah benar. Sama juga dengan B. 2 ada 2 kuasa, 3 dan 4. Jadi saya darabkan dia. And then di belakang dia 2. Ada 2 kuasa, 2 dan 6. Saya darabkan dia. Jadi saya pun dapat 2 kuasa 12. Jadi memandangkan jawapan dalam kiri dan kanan adalah sama. Jadi formula ini adalah benar. Kita tengok C pula. Okay. 3 ada 2 kuasa. 2 dalam kurungan dan 6 di luar kurungan. 2 kali 6 dapat 12. Jadi saya dapat 3 kuasa 12. Okay. 27 pula. Okay. Saya ada 2 kuasa. 2 dalam kurungan dan 4 di luar kurungan. Jadi saya darab, saya dapat 27 dan kuasa 8. Okey, di sini kalau kita perhatikan, kita tak boleh banding sebab asas atau kuasa dia tak serupa. Jadi saya akan cuba samakan. Saya akan turunkan 27 kepada kuasa dan kepada asas 3. Jadi saya pecahkan 27 ini kepada 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3 adalah bersamaan dengan 3 kuasa 3. Jadi sekarang ini 3 ada 2 kuasa, iaitu 3 dalam kurungan dan 8 di luar kurungan. Darab. Jadi saya dapat 3 kuasa 24. Jadi di sini kita boleh banding. Okey? Tak sama. Kuasa dia tak sama. Jadi kiri tak sama dengan kanan. Jadi persamaan ini adalah palsu. Okay, kita tengok jika satu pendaraban atau pembahagian yang melibatkan satu asas dengan 2 kuasa, macam mana kita nak selesaikan dia? Sama sahaja. Okay, kita akan darabkan kuasa dalam kurungan dengan kuasa di luar kurungan. Okey, jadi contoh ini
Okay, kita ada dua asas di dalam kurungan. Yang pertama A. Kita tengok A dulu. A ada berapa kuasa? 2. Dalam kurungan di sini. Luar kurungan di sini. Jadi saya darabkan M darab Q. AMQ. Jadi saya sudah settle asas A. Sekarang saya nak darabkan kuasa untuk B pula. B ada 2 kuasa. N dalam kurungan dan Q di luar kurungan. Jadi darab saya dapat B and Q. Okey, dan darab ini macam tak ada apa-apa kesan dia. Tapi jangan lupa kita kena bawa. Sama juga dengan pembahagian. Okey. A ini ada 2 kuasa. M dalam kurungan dan Q di luar kurungan jadi darab. Per atau bahagi kita bawa sahaja. Okay, B ada 2 kuasa, N dalam kurungan, Q di luar kurungan. Jadi kita dapat B kuasa N Q. Okay, kita tengok contoh. Okay, yang pertama. Okay, kita tengok dalam kurungan itu, tengok ada berapa asas. Ada 2 iaitu 7 dan 5. Jadi saya kena darab kuasa dia 2 kali. Yang pertama 7. Okey, 7 ada 2 kuasa, 3 dalam kurungan, 3 di luar kurungan jadi darab. Kemudian 5. 5 ada 2 kuasa, 4 dalam, 3 luar darab. Jadi kita dapat 7 kuasa 9 darab 5 kuasa 2. Okey, dua-dua ini adalah nombor, jadi itulah jawapan kita. Kita tengok B. B ada berapa asas di dalam kurungan? 1, 2, 5 dan 11. Kita ada 3 asas. Jadi kuasa dia kita kena darab 3 kali. Yang pertama 2 ada 2 kuasa, 4 dalam, 5 luar. Jadi 4 kali 5. 5 pun ada 2 kuasa. 3 dalam, 5 luar. 3 darab 5. 11 pun ada 2 kuasa. 2 dalam, 5 luar. Jadi 2 kali 5. Jadi kita dapatlah ini jawapan kita. Jangan buang darab sebab semua ini adalah nombor. Kita tengok C pula. Okay, berapa asas yang ada dalam kurungan? Kita ada P, kita ada Q dan kita ada R. P ada 2 kuasa, 2 dalam, 4 luar. Q ada 2 kuasa, 3 dalam, 4 luar. R ada kuasa, 1 dalam, 4 luar. Jadi kita darabkan dia. Kita akan dapat P kuasa 8 kali Q kuasa 12 dan R kuasa 4. Memandangkan semua ini adalah sebutan algebra, buangkan darab itu. Itulah jawapan kita. Okay, kita tengok D pula. Ada berapa asas di dalam dia? Kita ada 5, kita ada M, kita ada N. Kuasa bagi 5, 1. M, 4, N, 3. Jadi 5 ada 2 kuasa. 1 dalam, 2 luar. M ada 2 kuasa. 4 dalam, 2 luar. N ada 2 kuasa. 3 dalam, 2 luar. Jadi ini yang kita dapat. Darab. Okay, 5 kuasa 2. Kalau kecil, kita boleh terus tukar kepada 25. Okay, dan memandangkan ini ada melibat sebutan algebra, buangkan darab itu. Barulah kita dapat jawapan yang terakhir. Sama juga dengan pembahagian. Okay, bahagi itu sebenarnya tak ada fungsi apa. Kita bawakan sahaja. Jadi dalam kurungan ini, berapa asas yang ada? 2 dan 3. Okay. 2 ada 2 kuasa, 5 dalam, 4 luar. 3 ada 2 kuasa, 2 dalam, 4 luar. Jadi darabkan kuasa-kuasa itu, kita dapatlah jawapan. Okay, 2 kuasa 20 dan 3 kuasa 8. Kuasa dia terlalu besar. Jadi kita boleh buat sehingga sini sahaja. Kalau 2 kuasa 4, 3 kuasa 2, kita boleh terus tukar kepada nilai sebenarnya. Okay, kita tengok B pula. Okay, berapa asas yang ada di bahagian atas dulu? Okay, kita ada 2x kuasa 3.
Okay, 2x kuasa 3 ini ada 2 asas. 2 kuasa 1 x kuasa 3. Okay, sama juga dengan 3y kuasa 7 ada 2. Okay, jadi kita keluarkan 2. Ada 2 kuasa, 1 dalam, 4 di luar. X ada 2 kuasa, 3 dalam, 4 luar. Sama juga dengan bawah, kita ada 2 asas. 3 itu sendiri adalah kuasa 1. Jadi 1 dalam, 4 luar. Y ada 2 kuasa, 7 dalam, 4 luar. Jadi kita akan dapat, inilah jawapan kita. Okay, 2 kuasa 4 dan 3 kuasa 4. Okay, tak besar. Kalau kamu mampu, boleh terus tukar kepada 16 dan 81. Jadi inilah jawapan kita. Kita tengok G pula. Okay, G. Okay, 3M kuasa 2, N kuasa 3 ada 3 asas. Jadi, 3 dulu kita tengok ada 2 kuasa. 3 sendiri itu kuasa 1. Jadi, 1 kali 3. M ada 2 kuasa, 2 dalam, 3 luar. Jadi, 2 kali 3. N ada 2 kuasa. Okay. N ada 2 kuasa, 3 dalam, 3 luar. Jadi, 3 kali 3. Jadi, kita akan dapat, ini sama. Kita akan dapat 3 kuasa 3, M kuasa 6 dan N kuasa 9. Okey, dan bawah, kita bawa sahaja. Okey, jadi 3 kuasa 3 bersamaan dengan 27 bahagi 6. Jadi, kita gabungkan M atas bawah, M, 6 boleh tolak 3. N yang kedua ni tak ada kuasa, senangnya ada 1. Jadi 9 tolak 1. Jadi kita ringkaskan 27 per 6, kita dapat 9 per 2. And then M, 6 tolak 3, kita dapat 3. Dan N, 9 tolak 1, kita dapat 8. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okay, saya ulangkan, jangan lupa salin indeks. Dan kerja rumah pertama, buatlah latihan muka surat 5, 6, 7 sehingga latih diri 1.2E sahaja. Okay, kerja rumah yang kedua, salinkan ini di dalam buku matematik 2 dan jawab. Okay, jadi kita buat sedikit rumusan. Hari ini kita sudah belajar 3 formula dalam hukum indeks. Yang pertama, pendaraban tata tanda indeks yang mempunyai asas yang sama, kita boleh gabung dan jumlahkan kuasa. Kalau pembahagian, kita boleh gabung asas, tolakkan kuasa. Okay, kalau asas dalam kurungan dan di luar kurungan yang mempunyai kuasa yang berbeza, kita boleh darabkan kuasa itu. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.